Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, setelah Wan Saiful membuat kenyataan berkaitan dengan video yang melibatkan Azmin Ali adalah tulen. Setelah ada isu di antara Azmin dan juga Wan Saiful. Bahkan nama Wan Saiful juga disebut, digesa untuk letak jawatan. Bukan saja kerana isu bersama dengan Azmin, tetapi juga berkaitan dengan SD 120 yang mendesak peralihan kuasa dalam Parti Bersatu. Nah, saudara-saudara, akhirnya berkaitan dengan isu ataupun pergolakan yang berlaku di antara Azmin dan Wan Saiful dalam Parti Bersatu. Ada satu cadangan yang saya nak kongsi kepada Anda, satu tajuk berita ataupun satu tajuk. Kerajaan Madani harus berani buka semula kertas siasatan video Sandaka. Daripada Syabuddin Husin, bertarik 29 September 2025. Tapi sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda. Ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah penyakit berulang, penyakit kencing manis, kolesterol darah tinggi, sakit pinggang, sakit bahu, sakit lutut, gastrik, gout, dan apa saja jenis penyakit. Terapi imun mungkin adalah jawaban kepada masalah kesehatan Anda. Ini adalah terapi imun transfer factor, meningkatkan, mendidik dan menyeimbangkan sistem imun badan sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Anda boleh mendapatkan maklumat tentang terapi imun melalui nombor yang tertera. Kerajaan Madani harus berani buka semula kertas siasatan video Sandakan. Tidak apa-apa yang lebih menarik sebenarnya dalam sidang media Wan Saiful, Wan Jan, melainkan apa yang diperkatakannya mengenai video Sandakan yang didakwa melibatkan Azmin Ali. Perkara-perkara lain yang disebut Wan Saiful dalam sidang medianya, seperti SD akuan bersumpah, dirinya disiasat berkaitan disiplin, pengakuan tidak usaha mahu menjatuhkan Muhyiddin, laporan bakal dibuat dalam perkongsian daripada artikel ini ataupun tulisan daripada Syabuddin Husin. Laporan bakal dibuat kepada lembaga disiplin terhadap Azmin dan Tun Faisal. Adanya ugutan terhadap pemimpin tertentu, tidak diberi watikah calon dan sebagainya, semua boleh dianggap tidak penting belaka. Yang terpaling penting hanyalah berkaitan video Sandakan itu menurut Syabuddin. Wan Saiful mendedahkan hubungannya dengan Setiausaha Agung Bersatu sebagai kejap panas, kejap sejuk sejak tahun lalu lagi. Selepas konvensyen Bersatu tahun lepas, saya terima maklumat baharu yang mendakwa siasatan forensik ke atas video intim yang dikatakan membabitkan Azmin di Sandakan mengesahkan video itu tulen. Perkara itu mengubah pendirian saya terhadap Azmin. Saya nyatakan pandangan kepada beberapa orang bahawa selagi isu video Songsang ini tidak diselesaikan, Azmin tidak layak jadi pemimpin Bersatu. Saya berpandangan kalau ia fitnah politik, ya kita mesti pertahan dan lawan. Tapi kalau ia isu moral yang menyimpang, maka ia tidak sesuai untuk parti seperti Bersatu. Parti lain mungkin boleh terima, tapi bukan Bersatu, kata Wan Saiful lagi. Pada tahun 2020, Peguam Negara Tommy Thomas berkata, pihaknya memutuskan tidak akan mendakwah mana-mana pihak berhubung kes video Sandakan. Berkaitan hal ini, selain Azmin sendiri perlu tampil sekali lagi membersihkan dirinya. Inilah juga masanya untuk Kerajaan Madani membuka semula siasatan berkaitan video tersebut. Adakah dengan ini Kerajaan Madani pimpinan Anwar akan membuka semula siasatan berkaitan video Sandakan? Nah, kalau Azmin kalah, adakah beliau akan dikenakan tindakan? Dan kalau Wan Saiful yang salah dan kalah, adakah Wan Saiful yang akan dikenakan tindakan?
bukan saja tindakan daripada parti, tetapi daripada undang-undang negara. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, saudara-saudara yang saya amat hormati, kita sudah mendengar 120 ketua bahagian bersatu mendesak Muhyiddin untuk undur diri ataupun untuk letak jawatan. Tapi baru-baru ini Wan Saiful pula membuat pendedahan yang seolah-olah takut ataupun seolah-olah Wan Saiful menafikan. Akhirnya Puan Zarkashi, ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, membuat satu kejutan. Menyekolahkan Wan Saiful berhubung akuan berkanun ataupun SD 120 ketua bahagian bersatu sebagai bercanggah dan penuh ketakutan. Puan berkata kenyataan ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu itu bahwa dokumen tersebut bukan desakan agar Presiden Parti Muhyiddin Yassin meletak jawatan. Sebaliknya pelaksanaan peralihan kuasa adalah hela semata-mata menurut Puan. Tidakkah mendesak peralihan kuasa bermakna mendesak Muhyiddin letak jawatan? Kalau ini saya setuju dengan Puan Zarkashi. Oke, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda. Ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, gout tak pandai sembuh, gastrik, kencing manis, kolesterol, darah tinggi, sakit pinggang, sakit bahu, sakit sendi, sakit urat, dan macam-macam lagi. Mungkin transfer factor adalah jawaban kepada doa Anda, kepada keinginan Anda untuk sihat semula. Produk ini selamat, halal, dan semula jadi diluluskan KKM. Ini adalah terapi imun untuk mendidik, menyeimbangkan, dan meningkatkan sistem imun badan sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Sekiranya Anda ingin mendapatkan maklumat tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Kenapa berlapik sangat? Mungkin Wan Saiful takut dipecat kerana mendesak pemimpin letak jawatan adalah kesalahan besar dalam bersatu, kata Puan dalam satu kenyataan. Puan mengingatkan bahawa Muhyiddin sendiri pernah mendesak bekas Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi mempercepat peralihan kuasa yang akhirnya membawa kepada pengunduran pemimpin itu. Sebenarnya dia, Muhyiddin, mendesak Pak La letak jawatan. Pak La letak jawatan. Muhyiddin pula enggan letak jawatan. Dia lupa apa yang dia pernah buat pada Pak La, kata Puan. Wan Saiful menegaskan SD berkenaan adalah sokongan kepada pelan peralihan kuasa yang dipersetujui tahun lalu, sekaligus menolak dakwaan wujud gerakan untuk menyingkirkan Muhyiddin. Namun kenyataan itu mencetuskan perdebatan dalaman bersatu. Beberapa pemimpin negeri, termasuk Johor, Negeri Sembilan, Terengganu, mendesak lembaga disiplin parti supaya mengambil tindakan segera terhadap Wan Saiful. Ketua Bersatu Tasik Gelugor, Azmi Alang, malah menggesa supaya Wan Saiful dipecat, mendakwa kenyataannya menjatuhkan Mahruah serta melemahkan parti. Krisis dalaman bersatu memuncak selepas Muhyiddin mendedahkan wujud usaha mengumpul tanda tangan untuk menyingkirkannya pada Perhimpunan Agung Tahunan Parti 9 September lalu.